أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tanda munafik pada zaman ini, seseorang mereka tidak suka datang kepadaku dan tidak mahu memberi salam kepadaku bila dia bertemu denganku. Dan ada juga yang memberi salam tetapi secara terpaksa. Agama ini telah hancur dan dinding-dindingnya mulai roboh. Ya Allah, kurniakanlah aku orang-orang yang boleh membantuku untuk menegakkan kaum yang sesat ini semula. Pembinaan itu tidak akan berlaku di tangan kamu, hai munafik. Jangan diharapkan dia akan dibina di tangan kamu. Bagaimana kamu hendak membinanya padahal kamu tiada tahu cara pembinaannya dan tidak ada alat-alat pembinaannya. Wahai orang-orang yang bodoh, bangunkan semula dinding-dinding agama kamu. Kemudian barulah kamu mula membina yang lain. Jika kamu memusuhiku, maka aku juga memusuhi kamu kerana Allah dan Rasulnya. Kerana aku berdiri untuk menegakkan agamanya. Jangan kamu bersikap zalim, kerana sesungguhnya Allah akan mengalahkan kamu. Lihat saudara-saudara Yusuf berusaha untuk membunuh Yusuf, tetapi mereka tiada berkuasa. Bagaimana sampai mereka berkuasa? Padahal Yusuf itu raja yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala dan Nabi dari para anbiya'nya dan Siddiq dari para siddiqinnya, dan telah ditentukan di dalam azal, yakni azali, bahawa maslahat orang ramai akan teratasi di kedua belah tangannya, yakni dengan kuasanya. Begitulah kamu sekalian, wahai kaum munafik pada zaman ini. Kamu semua mahukan aku binasa, bukan? Jangan diharapkan. Tangan kamu pendek untuk melakukan yang demikian. Kalau tidakkan hukum yang menentukan, nescaya aku akan mencerca kamu satu demi satu. Hukum itu adalah asas perkara ini, pada cara berdiri dengan hukum dan pada cara berdiri dengan ilmu. Muslimin dan muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita membicarakan tentang siapakah golongan siddiqin, dan juga kita telah menyebut tentang golongan-golongan yang lidahnya lebih fasih daripada perbuatannya, yang disebut sebagai golongan munafiqin. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimil lisan. Perkara yang paling aku takut berlaku selepas kewafatanku, kata Nabi SAW, orang munafik yang lidahnya pandai. Artinya orang ini mungkin fasih berbicara tapi munafik, tidak menghendaki kebaikan untuk Islam dan umat Islam. Bahkan serangan mereka kepada para alim ulama yang rabbani, para alim ulama yang soleh, yang ingin membetulkan ummah dan membangunkan ummah, yang ingin menyatukan ummah, bahkan yang ingin menjadikan ummah itu berada dalam redha Allah SWT. Tapi golongan munafikin ini menggunakan segala kefasihannya untuk pertama memusuhi para ulama dan orang alim serta orang soleh. Kerana dengan cara itu mereka rasa mereka boleh menguasai orang-orang awam.
kerana kepercayaan orang awam terhadap para ulama itu tinggi, sama ada berkait dengan hukum hakamnya atau berkait dengan panduan serta tarbiyah, atau berkait dengan cara hidup. Bagaimana mereka nak menjauhkan orang awam ini dari ulama? Mereka tahu mereka tak boleh menjauhkan orang awam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab nampak sangat permusuhan. Tapi cara mereka ialah menjauhkan orang awam dari ulama. Sedangkan para ulama lah yang menafsirkan kata-kata, setiap kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebarkan, yang menyampaikan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu golongan ini sudah bergerak begitu lama. Kalau mereka nak hentam Rasulullah secara direct, mereka tahu akibatnya buruk. Mereka tahu kalau mereka menghina Rasulullah secara terang-terangan, menolak ajaran Nabi SAW secara terang-terangan, mereka tahu kesan dan akibat. Tetapi mereka menghala pemusuhan mereka kepada para alim ulama. Para alim ulama ialah benteng kepada Nabi SAW. Mereka disebut dalam hadis, innamal ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu waris Nabi. Dan para ulama lah yang menyebarkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendatangkan manfaat kepada umat yang banyak. Mendatangkan manfaat. Bayangkan banyak perkara-perkara haram yang boleh membawa akibat yang buruk kepada kita dijelaskan oleh para alim ulama. Maka bagi golongan munafik ini, mereka nak jauhkan orang daripada Islam, satu caranya ialah mengajar orang-orang awam supaya membenci ulama dengan pelbagai cara. Kelai istilah penunggang agama untuk mereka jauhkan, dengan penafsiran yang salah dengan makna penunggang agama. Lahilah golongan yang mengatakan ulama bersifat jumud, itu tidak terbuka. Lahilah istilah yang mereka melihat para ulama hanya perlu sibuk dalam urusan ibadat, jangan campur urusan dunia. Ialah golongan yang mempersenda dan merendahkan para alim ulama dari pelbagai aspek dan segi. Kalau para ulama menyebut hukum hakam, lalu mereka bercakap tentang ekonomi. Ini ulama tegur, jangan bergelek, jangan dedah aurat, dosa. Maka dia pun jawab balik, macam mana kami nak cari duit, kami nak makan minum? Seolah melihat fatwa ulama menyekat mereka mencari rezeki. Walau yang dilarang ialah rezeki yang haram, sedangkan rezeki yang halal itu banyak. Mereka terus menjustifikasikan perbuatan mereka atas nama ini cara kami cari makan, maka jangan halang kami cari makan. Nanti kami juga halang kamu cara cari makan kamu. Sehingga mereka tak dapat membezakan cara yang betul dan salah dalam Islam. Dan bila mana mereka ditegur atas maksiat yang mereka buat, mereka akan menjuruskan kesalahan itu pada ulama dengan berkata, kenapa tak tegur orang lain, acik tegur saya je? Apakah awak dengki dengan saya? Dia timbulkan persoalan tadi. Tegurlah orang lain, tegurlah masalah tu, masalah ni. Mereka cuba mengalihkan pandangan supaya tidak nampak mereka salah dan teguran. Bahkan mereka dengan berani berkata, kami pun masih ada orang suka kami, tak apalah awak tak suka pun. Mereka lupa apa yang disebut oleh ulama bukan masalah orang suka orang tak suka, masalah Allah Ta'ala murka. Ya, hari ini memang ada orang suka kita, walaupun kita buat kemungkaran, ada orang sokong kita. Tapi ingat, kita bersendirian dalam kubur. Waktu itu siapa nak sokong kita? Kita akan berdiri di hadapan Allah seorang diri. Nanti kita kata, ni ulama ni lah tak tegur saya, tak beritahu saya. Sedangkan dahulu kita berbangga dengan penyokong kita, berbangga dengan orang yang keliling kita. Walau mereka ialah orang-orang yang sama binasa macam kita. Oleh sebab itulah Syekh Abdul Qadir bila menyebut tentang penentangan orang munafik terhadapnya, kerana Syekh Abdul Qadir ialah ulama yang sebenar, yang bercakap benar, yang menerangkan yang hak tanpa membeza-bezakannya. Maka ada yang tak senang dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka lainlah golongan-golongan yang nak merendahkan para ahli ulama sebagaimana saya sebut sebelum ini. Kelompok dan golongan ini mempunyai kemahiran bercakap, tapi hatinya munafik.
Kalau sekiranya kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La tasubbud dik fa innahu yuqizu lis-salah. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Rasulullah SAW berkata, jangan kamu maki ayam, kerana dia membangunkan orang solat, yakni kokokkan ayam. Jangan kau maki ayam. Kenapa? Ayam tu dibangunkan solat. Maksudnya, mana-mana benda yang boleh beri manfaat kepada kita, kita tak boleh maki dia. Ayam ni dia berkokok. Kokokkan itu beri manfaat, membangunkan orang solat, menyedarkan orang untuk bangun. Tiba-tiba ada orang maki, bisinglah ayam ni, semaklah ayam ni. Kalau sekiranya Rasulullah SAW melarang memaki ayam yang ada manfaat, apatah lagi para alim ulama yang manfaatnya banyak pada umat, banyak untuk umat, kebaikannya yang banyak untuk umat. Bila Allah Ta'ala memuji para ulama, kita duk keji-keji ulama, duk rendah ulama, Allah puji. Bila Allah menyebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah di kalangan hambanya ulama. Dalam kitab tafsir Tahrir wa Tanwir Imam Ibn Ashur, itu Tahir Ibn Ashur, menyebut bahawa antara sifat ulama, irtizan mereka ialah orang paling takut pada Allah. Sebab itu mereka peduli halal haram, dosa pahala. Lalu mereka kata ulama pun ada buat salah, buat jahat, ni ada yang kena tangkap kalau buatlah itu ini. Baik, kita katakan bahawa setiap manusia tidak maksum. Apa beza kalau ada orang yang dikatakan alim buat salah dengan ahli maksiat yang buat salah? Orang alim kalau dia buat salah, dia tahu itu salah dan dia tahu itu dosa. Sebab itu dia tak berbangga dengan betul. Dia sorok, yang dia buat tu sorok sehinggalah ditangkap, mungkin. Dan dia takut ataupun dia tahu ini dosa dan dia bertaubat. Dan dia tak pernah menyuruh orang kat arah tu. Ketika adalah orang alim, orang soleh kena tangkap sebab-sebab jenayah tertentu, apakah dia ajak orang kat arah tu? Dia tak pernah ajak. Berbanding dengan ahli maksiat, dia memang ajak orang buat maksiat macam dia. Bahkan dia berbangga. Ni yang gelek, tak tutup aurat misalnya, dia bangga dengan gelekkan, dia duk ajak orang, sokong dia. Tapi kalaulah ada orang alim memang buat salah, memang kalau katakan, yang kita tak kata manusia itu maksum melainkan para Nabi dan Nabi SAW, kalau dia buat salah, misalnya dia ambil duit orang lah, ditipu orang, katakan ada, misalnya, apakah dia menyuruh ke arah tu? Apakah dia mengajak ke arah tu? Apakah lepas tu dia terus berbangga dengan apa yang dia buat? Berbeza, wataknya beza. Dia pasti menyesal, dia pasti bertaubat, dia tak pernah bangga diri dengan apa yang dia buat. Bahkan ini dia anggap sebagai titik hitam dalam hidupnya untuk dia berubah. Tapi berbeza dengan ahli maksiat yang buat maksiat. Dia bangga, dia ajak orang, dia cabar azab Allah. Tak ada pun saya pergi Mekah buat macam ni, tak ada masalah. Ini pancake pergi Mekah, ini pondang pergi Mekah, melakukan perkara kemungkaran depan-depan Kaabah, bahawa tak ada apa pun. Bukan sekadar mereka buat kemungkaran, mereka bangga. Maka itu perbezaan yang jelas. Kalau kita sebut, kalau ada orang alim, orang soleh, kalau ada orang baik yang buat salah, yang mungkin ditangkap, yang mungkin dibicarakan atau sebagainya, apakah beza dia dengan ahli maksiat yang lain? Amat berbeza. Amat berbeza. Yang saya katakan, dia tak pernah menyeru ke arah tu, dia tak pernah ajak, even dia tak pernah berbangga kalau ada. Oleh sebab itulah bila seorang memusuhi para alim ulama dan tujuannya untuk merobohkan agama orang awam daripada berpegang dengan ulama, maka konen semualah. Ni kalau sekolah buat ceramah agama, mereka kata ni nak buat sekolah ke nak buat masjid, di condemn. Buat belajar agama lebih sikit, lalu mereka condemn lagi. Orang yang condemn tu orang Islam. Kita buat mall, pusat beli belah, ada surau besar sikit lah, boleh semayang dewan, kata ni penunggang agama, pula penunggang agama. Walau kita nak menjaga solat, biar mereka tidak lalai ketika mana mereka berniaga. Kena pula rugi, maka dituduhnya lagi.
Maka dia beri contoh ni, tengok orang-orang fasik tak payah buat surau pun untung besar. Tak ada masalah pun, kenapa nak buat surau? Tentu masalah surau atau masalah dewan depan tu nak jadikan tempat solat, itu bukan isunya. Rugi tu hal lain, meniaga rugi hal lain. Ia tak ada kaitan dengan sebab ada masjid besar, surau besar. Tapi orang munafik cepat mengambil kesempatan itu untuk menikam dan melemahkan Islam dan umat Islam. Kalau nampak ada je orang Islam yang silap percaturan, tengok dia pun menghina Islam dan umat Islam. Tapi bila orang kafir yang jatuh, ni mall kafir tutup, tak ada pula dia nak ambil kesempatan untuk menghentam dia. Banyak mana pusat belah orang kafir tutup, rugi dan sebagainya. Tu dia menyalahkan kemelesetan ekonomi. Ini sebab ekonomi Malaysia, sebab tu dah jatuh, sebab itu, sebab itu. Tapi bila melibatkan pemilik umat Islam, dia kata sebab orang ni dia buat surau besar, sebab tu rugi. Dia cuba carikan agama. Dan ini orang-orang yang munafik, yang senantiasa ada sepanjang zaman. Bagaimana watak orang munafik? Saya katakan mereka cuba melemahkan Islam. Cara lemah pertama, mereka akan cuba jauhkan sejauhnya orang daripada para alim ulama. Supaya mereka bila mana buat kemungkaran, takkan ada yang tegur mereka. Mereka tahu kalau orang biasa tegur tak jejas apa. Bila ulama yang tegur, mereka tahu mereka terjejas teruk. Mereka buat makan, ulama tegur, ni makanan mereka syubhah. Mereka tahu mereka terjejas teruk. Lalu mereka nak hentang ulama sebagaimana Kristian, orang Kristian menghentang padri mereka. Sehingga hari ini dalam agama Kristian, padri sudah tidak dihormati pun. Bahkan dipersendakan dengan filem-filem pelbagai. Demikian juga dalam agama yang lain. Dijadikan orang agama mereka itu terpelosok ataupun terus masuk gua. Kesama mereka nak buat kepada para ulama Islam. Mereka tidak tahu beza ulama Islam dengan orang ahli agama lain. Amat berbeza. Kerana para ulama Islam ini hidup dalam masyarakat. Bukan duduk dalam gua, hidup dalam masyarakat, bergaul dalam masyarakat. Salah satu daripada entiti masyarakat. Bukan satu golongan yang beruzlah jauh daripada orang. Ini orang bergaul. Dan mereka lupa bahawa mereka ini pewaris Nabi. Dan mereka lupa bahawa mereka membawa Al-Quran dan hadis yang akan kekal sampai hari kiamat. Mereka lupa bahawa para alim ulama ini dipelihara dan dijaga oleh Allah sepanjang zaman. Mereka lupa bahawa bagaimana para ulama ini punca doa yang mustajab. Banyak perkara yang mereka terlepas pandang tentang kelebihan para ulama Rabbani. Oleh kerana itu, bila Syekh Abdul Qadir menyebut tentang kelompok golongan munafiqin, supaya kita berwaspada, supaya kita tidak menjadi salah seorang yang memegang watak itu. Di mana para ulama menyebut di antara 10 sifat mereka yang popular dalam orang munafik ini, 10 sifat popular mereka yang ada dalam diri mereka. Yang pertama, kata ulama, ialah mereka suka memfitnah manusia. Kerja mereka fitnah manusia. Apa maksud fitnah? Menjatuhkan orang. Itulah kerja mereka. Yang pertama yang saya sebut tadi, suka jatuhkan para alim ulama, jatuhkan orang soleh, jatuhkan orang Islam, jatuhkan sebarang benda yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Mereka memfitnah. Bagi mereka sistem riba dan sistem konvensional riba dengan sistem Islam tak ada beza, sama je, sama mahal, kata dia. Itu fitnah. Padahal mereka patut beritahu ini halal. Ni masuk cara Islam ke tak cara Islam ke, sama je, masuk dalam perut belaka. Lihat mereka cuba fitnah. Sedangkan perbezaan masak cara halal ni berbeza. Golongan ini dia akan mengamalkan fitnah. Apa itu fitnah? Dia tak bercakap berdasarkan fakta ilmu. Tak akan ada fakta ilmu, just emosi. Kerana orang yang bercakap dengan ilmu, dia tak akan fitnah, dia bercakap benda fakta. Tapi orang yang bercakap tanpa fakta, dia bercakap dengan fitnah. Contoh bila kata negara Islam semua miskin-miskin belaka. Lalu kita betul ke? Cuba keluar senarai statistik negara miskin dunia. 10 negara miskin dunia, sebut berapa buah negara Islam dalam tu. Makanya ketika itu barulah mereka keluar, oh rupanya negara kafir ramai miskin, banyak miskin. Bila cerita ni negara Islam korak belaka,
Betul ke? Keluarkan statistik. Apakah semua negara Islam korak atau negara kafir yang banyak korak? Kata mereka negara Islam ni banyak jenayah. Baik, keluarkan statistik jenayah. Negara paling tinggi jenayahnya, cuba sebut berapa ada dalam negara Islam. Dan senarai, tuan-tuan boleh tengok, hari ni kita boleh Google. Dan TikTok pun banyak, minat TikTok. 10 negara kadar jenayah tertinggi. Cari satu negara Islam. Kemudian negara paling banyak gangsterism, orang Islam ni penggana. Baik, senaraikan 10 negara yang punya gangster paling jahat sekali. Daripada mafia Italinya sampai ke Jepungnya, sampai ke Brazilnya. Sekarang ada tak dalam tu gangster Islam? Grup gangster Islam. Ada tak ada senarai pun yang dikendaki oleh polis? Tak ada. Ini fitnah. Itulah watak munafik. Bila mereka cerita tentang kelemahan Islam, umat Islam, lalu bila kita suruh bawa statistik je, maka lemah. Kerana ia fitnah. Buat fakta betul. Negara paling kaya dalam dunia, cuba senarai negara. Tengok berapa banyak mana negara Islam dalam tu. Bukan negara yang paling banyak tidak ada teks dalam dunia. Sebut negara mana yang tak ada cukai? Negara Islam. Yang banyak, kebanyakan negara lain semua ada cukai. Banyak negara Islam yang masih belum mengenakan apa pun cukai. Macam Qatar, Emirates, macam negara Kuwait, macam negara kita katakan Oman, tak ada income tax. Tak ada. Ada tak negara kafir tak ada income tax? Dan keadaan mereka maju. Jadi semua benda-benda seumpama ni mereka gunakan fitnah. Bila sebut ni orang sekolah agama masa depan ada apa? Baik, buat statistik, betul tak? Senarai orang yang keluar sekolah agama tak ada kerja. Dengan senarai orang sekolah biasa yang tak ada kerja. Cuba tengok statistik, betul tak? Kerana mereka kata orang belajar sekolah agama tak ada masa depan. Apa Quran? Itu. Mana ada masa depan? Baik, keluarkan statistik. Jangan fitnah. Oh ni sekolah agama ni banyak kejadian itu dan ini. Baik. Keluar statistik tentang kejadian jenayah di sekolah. Apakah benar sekolah agama lebih banyak jenayah berbanding sekolah biasa? Tetapi ini golongan-golongan fitnah. Mereka cuma nak rendahkan agama di sini. Walau dia itu orang Islam. Tetapi orang yang kerja mengaibkan keluarga sendiri, dia bukanlah keluarga yang baik. Kita orang Islam satu keluarga. Kerja kita tutup keaiban. Kalaulah ada, patutnya tutup aib. Orang kafir mereka jaga disiplin menutup aib, khususnya Yahudi. Orang Yahudi dia akan tutup keaiban perbuatan mereka setutup-tutupnya, sehingga orang bila nak cerita tentang jenayah Yahudi, tak ada, mereka nampak konflik dia dengan Palestin je. So macam tak ada jenayah rogol, tak ada jenayah tipu, skamer. Walau berlambak jenayah tu. Kenapa? Mereka mengamalkan polisi menutup aib. Jangan sampai ada. Mereka mengawal media. Banyak negara kafir kawal media, tutup keaiban. Jangan cerita mana-mana skandal negara. Senyap je. Perbalang pemimpin negara. Tapi kalau dia melibatkan orang Islam, sewakan. Sewakan. Jadi ini yang perlu kita tahu, fitnah. Yang kedua, sifat orang munafik ini, dia ada khidak dan makar. Dia sentiasa ada, kita katakan, satu bentuk penipuan, khidak. Khidak ni lebih kita sebut sebagai satu konspirasi. Konspirasi untuk menjatuhkan Islam dengan segala pembohongan, makar dan segala helah. Guna macam-macam helah untuk jatuhkan Islam, umat Islam, agama Islam. Helah macam-macam. Itu yang kita atas helah ekonomi. Kalau belajar agama ni tak maju ekonomi, atas nama helah ekonomi. Kalau kita ikut hukum hakam, tak maju ekonomi. Sebab tu kita kena benarkan arak, benarkan judi, benarkan pelacuran, atas nama membangunkan ekonomi. Ini khidak. Walau ekonomi yang dibangunkan dengan sumber-sumber yang seumpama ini merosakkan umat. Ekonomi yang dibangunkan disebabkan judi. Bayangkan rosaknya negara dengan judi. Rosak negara dengan judi. Sebab yang berjudi itu siapa yang untung? Tokai judi untung, bukan yang berjudi itu untung. Akhirnya dengan sebab judi orang gadai bini. Tuan-tuan tanya bahagian aduan, ada satu bahagian aduan orang kafir tentang bagaimana sebahagian penjudi tadi sanggup gadai anak dan gadai isteri.
Tapi mereka tak nampak keburukan ini. Tapi kalau benda berkaitan dengan Islam, sikit buruk mereka dedahkan, aibkan untuk menjatuhkan kredibiliti Islam. Hanya ada seorang dua cikgu nak cek budak perempuan yang tak sembahyang. Yang duk asyik kata uzur. Ni ada kalangan setengah pelajar perempuan yang tak nak sembahyang. Ni Ustazah cikgu tanya, kenapa tak sembahyang uzur? Awak ni tiap-tiap hari ke uzur? Tiap-tiap hari, setahun ni uzur. Cikgu ni tak sedap. Mari saya cek, mari saya periksa. Ini dia hebohkan. Tengok mendedah dia, menceroboh privasi, cuba buat sekian. Sehingga dia tak nampak bagaimana penekanan supaya mereka ni jaga solat. Dia dedahkan benda ni. Kononnya begini. Untuk menjatuhkan sistem pendidikan Islam. Ataupun untuk menjatuhkan sistem tadi bagi menjaga anak-anak murid solat. Ya, kita tak kata betul cara nak cek macam tu. Kita pun tak setuju. Tapi cara pendedahnya melampau. Tapi kalau berkait dengan semua kesan-kesan judi, mereka tutup. Kita macam tak dengar orang cerita orang gadai bini, gadai anak, orang yang mufliskan judi, dia macam dia terus cerita tempat judi ni lawa. Okay, tempatnya dekat Genting lawa, kereta kabel ada. Yang ditunjukkan yang tu, yang judi tu tak tunjuk. Yang dah rosakkan ramai orang. Demikian juga arak. Bagaimana dia merosakkan manusia. Golongan itu menggunakan segala bentuk provokasi. Kononnya arak ni bagus untuk ekonomi. Dan menjadikan negara-negara Islam sebagai hub arak. Kata orang kafir ni, dia nak buka kilang arak. Mereka tahu mereka boleh buka kat mana-mana pun, tapi mereka fokus cari negara Islam. Mereka fokus mana negara Islam. Untuk apa mencabar kemuliaan Islam dalam negara tersebut. Akhirnya kita pun menjadi salah satu negara pengeluar arak. Letak negara kita satu strategi untuk menjadikan anak negeri itu terlibat dengan arak. Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, suami saya ni driver lah arak. Driver lori arak. Macam mana rezeki saya? Saya dah ngandung ni, takut makan rezeki syubhah haram. Kerja buat arak. Lihat bagaimana mereka cuba merosakkan orang Islam. Mereka rosakkan. Ini benda-benda yang disebut sifat khidah dan juga makar. Yang disebut munafik ini adalah orang yang zahirnya tunjuk Islam. Bila kita condemn tentang arak, mereka bela. Mereka membelanya. Kita sebut tentang Oktoberfest. Ini pesta arak besar-besaran. Pilih pula hotel Islam pula buat Oktoberfest. Sebahagiannya war-warkan pesta arak ini. Kalau ia satu benda yang tak elok, tanyalah doktor-doktor arak ni bagus ke? Pasti mereka tidak pernah mengatakan bagus. Tapi kenapa kita lihat golongan ini boleh mainkan sentimen? Kononnya takut pelancong datang, menakut-nakutkan pelancong. Bila kita melarang Oktoberfest, menakut-nakutkan pelancong untuk datang melancong negara kita. Itu tak ada kaitan langsung. Tapi begitu cara khidah yang dilakukan oleh sebahagian mereka. Kemudian yang ketiga, sifat mereka. Mereka benci kebaikan dilakukan oleh orang lain. Mereka tak buat baik, mereka benci. Dia tak sembahyang, dia marah pula orang suruh sembahyang. Dia tak buat kebaikan, dia larang pula orang buat baik. Berarti bila mana-mana kebaikan yang nak dibuat oleh umat Islam, tak kira perkara berkaitan dengan larangan untuk kebaikan umat atau suruhan untuk kebaikan umat, kita buat kempen menutup aurat, marah mereka marah. Kenapa pula marah kempen tutup aurat? Kan bagus. Buat bulan menutup aurat, kempen semua. Bukan paksa tutup aurat, kita tak paksa, kita buat kempen. Mereka kata ini kempen menakutkan umat, begitu begini, biarlah nak pakai macam mana pun. Namanya kempen yang memberi kesedaran secara agama. Mereka membencinya. Cuba buat kempen-kempen agama, mesti ada yang membencinya. Oleh kempen-kempen baik. Ini sifat dan watak orang munafik. Dan mereka suka bersumpah dengan sumpah yang palsu. Kerana mereka tidak tahu kesan daripada sumpah palsu. Laknat Allah SWT. Mereka dengan mudah melakukan sumpah palsu. Kerana ini menjadi kebiasaan mereka. Dan sifat orang-orang munafik, mereka suka mencela dan mengumpat orang-orang beriman. Kalau orang beriman, orang baik, orang soleh, buat silap, ngumpatnya panjang.
Umpat tu kalau surat khabar tu penuh cerita dia. Kesalahannya dia umpat dengan begitu melampau. Tapi kalau kejahatan orang jahat, okey, didiamkan. Maka ini kaedah disebut sebagai al-humas wal lumas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pencela, setiap penghina. Setiap orang yang suka mencela dan menghina orang beriman. Kerjanya ialah hina orang beriman, hina orang soleh, apatah lagi para ulama'nya. Ini golongan munafikin yang dihadapi oleh para alim ulama' sepanjang zaman. Termasuk apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kerjanya menghina Syekh Abdul Qadir itu kebiasa. Bukan diracun atau kita katakan dia bawa penghinaan ini di hadapan para pemerintah supaya buat sesuatu. Biar dia ambil tindakan dengan bentuk penghinaan yang macam-macam. Ini sifat munafik. Dan sifat orang munafik ialah at-tama' fi ma la yahiqqu lahum. Mereka ini ada sifat tamak, nak ambil sesuatu yang bukan hak mereka. Antaranya mereka nak zakat. Zakat nak. Kita kata awak ni bukan asnaf zakat, nak juga bagi yang ni. Okay, sampai peringkat mereka juga kata ni zakat pun kita kena bagi pada orang kafir. Pula dah kena bagi orang kafir. Zakat ni harta yang diambil dari orang Islam, bagi pada orang Islam. Ambil pun daripada orang Islam. Kita tak pernah ambil zakat orang kafir. Untuk bagi pada orang Islam. Itu kaedah pembahagian. Dia macam kalau dalam keluarga kita, tuan-tuan, kita cari rezeki, kita beri makan anak bini kita. Tiba-tiba ada keluarga lain kata, saya nak juga rezeki awak tu pagi, nafkah pada keluarga saya. Kenapa kaitan keluarga awak dengan keluarga saya? Saya duduk bekerja, tinggal isteri dan anak-anak saya. Apa yang saya dapat untuk anak dan isteri saya. Tiba ada orang kata, awak pun kena beri nafkah kat keluarga saya juga. Tak aci awak beri ke bini awak je. Ni, bini saya pun kena bagi. Kenapa masalah kaitan antara keluarga awak dan keluarga saya? Awak nak duit, cari sendiri. Sama juga bila kita sebut tentang zakat. Ni duk kempen zakat, beri pada orang kafir. Apa kaitan orang kafir dengan zakat? Ini yang disebut dalam hadis, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kata Rasulullah, kita ambil daripada orang kaya kita zakat dan kita pulangkan balik kepada orang miskin kita. Ini satu takaful, penjagaan kepada umat Islam. Tiba mereka tuntut zakat dengan pelbagai cara. Mereka tidak berhak, tetapi mereka tak pernah menghormati hukum hakam. Ni kalau kita cerita ni tanah wakaf, jangan usik, mereka pun usik juga tanah wakaf. Dulu dia apa tanah wakaf? Kan ni mereka munafik. Dan hukum tanah wakaf ni, dia tak boleh sewenang-wenang kita nak guna, mengikut kaedah niat wakaf. Ini benda ni, ini hukum sekian, tapi mereka nak ceroboh semua. Bagi mereka, itu cara kami. Kerana mereka tidak menghormati hukum, maka datang sifat tamak. Tentang kita, orang Islam, macam mana pun kita nak sesuatu, kita mahu tahu hukum. Yang ni haram, kita tak ambil. Yang ni bukan hak kita, kita tak ambil. Walau jumpa tepi jalan duit 3-4 ribu ke banyak, kita tak ambil, itu bukan hak saya. Dah jumpa rezeki lah tu, kan? Bukan rezeki saya. Bukan itu penafsiran rezeki saya. Saya akan pulangkan pada empunyanya. Tapi tidak orang munafik. Apa-apa pun dia ambil, asalkan untung dia. Dia munafik dari sifat tamak, mengambil hak orang lain. Dan di antara sifat munafik, dia tak pernah redha dengan apa yang Allah bagikan pada dia. Adamur ridha bima qasamahu Allah. Dia tak pernah redha apa yang Allah beri pada dia. Yang ini dengan bahasa mudah, ni dia ni tak bersyukur. Kerana watak kita, jangan ada watak tak bersyukur. Hari ini kalau kita lihat, kenapa kita sedih? Sebab kita banyak membilang musibah. Kalau kita nak gembira, banyakkan bilang nikmat. Kalau kita banyak bilang nikmat, walau terbaring atas katil, kita akan tersenyum. Sebab apa? Banyak nikmat. Kalau saya terbaring atas katil ni lepas sakit, baru sakit 2-3 hari, alhamdulillah selama ni sihat, sampai ke Turki, sampai ke Mekah, sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, sampai ke sini, sampai ke sana. Orang-orang yang membilang nikmat, ini sifat orang beriman. Tapi orang-orang yang membilang musibah, ini sifat orang munafik. Kita tuan-tuan dengan musibah duk penuh musibah sampai naik darah. Kenapa? Kerana kita yang dedahkan diri kita pada kemusibah ini. Tentang kenapa kita banyak menghabiskan masa kita duk fikir musibah kita.
Duk fikir kekurangan kita, oh kurang, dengan maksud menghina diri sendiri. Lihatlah kelebihan yang Allah beri pada kita. Lihatlah nikmat yang Allah beri pada kita, pada anak-anak kita. Sepanjang kehidupan kita banyak nikmat. Kalau kita tengok musibah-musibah orang lain, betapa besarnya nikmat Allah beri pada kita. Tak ada orang melihat orang lain dengan jujur dan muhasabah, melainkan dia akan dapati dia melebihi orang lain di sudut nikmat. Tengok kita, kalau kita hari ni tak dapat kerja lagi lah. Andai kata ada setengah tak dapat kerja lagi, kita syukur pada Allah kerana kita sihat tubuh badan. Ada orang kerja dah tak ada, badan pula tak sihat. Kita alhamdulillah masih sihat. Kita masih ada keluarga mak ayah, kita masih ada adik-beradik, kita masih ada sekian-sekian banyak. Kalau kita lihat hari ni, bila stres menjadi penyakit dunia, ni PBB keluarkan, WHO, penyakit tertinggi di dunia ialah stres, bukan COVID. Stres paling tinggi. Tentang kita katakan, kenapa cerita stres ni antara sebab faktor. Kebanyakan kerana mereka memikirkan perkara yang menjadi musibah mereka atau kekurangan mereka. Satu jawapan dan solusi yang baik dalam Islam ialah, kalau kita perhatikan Quran kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah, kamu tak boleh kira. Allah tak pernah kata kalau kamu kira musibah, kamu tak boleh kira banyak musibah. Tak, musibah cuma sikit, nikmat banyak. Sebab itu Allah suruh kita kira nikmat. Jangan kira musibah, kira nikmat. Anak kita tak dapat straight A, bukan straight E misalnya, oh musibah besar. Anak orang lain duk masuk universiti, anak kita, budak ni nak buat apa? Budak ni nak gantung apa ni? Dah semua dapat E, gantung kaki ni, nak buat apa budak tak guna ni? Misalnya kita ni duk fikir cara negatif sangat, tak ada anak kita. Cuba fikir nikmat, cuba fikir peluang yang dia ada, berbanding kita fikir tentang peluang yang tertutup. Peluang yang terbuka banyak. Tentang kita duk renung pintu yang tertutup, pintu terbuka punya banyak. Duk tengok pintu tertutup, macam mana nak keluar? Habis pintu lain ada kan? Keluar pintu lain. Tak, saya nak keluar pintu ni juga. Itu masalahnya. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang dah terdidik dengan jalan raya. Jalan. Kalau tak ada jalan, tak ada jalan. Walau boleh je off-road. Boleh je keluar off-road. Walau boleh je turun jalan kaki. Solusi itu ada, tapi dah disistemkan begitu. Lalu kita rasa macam tak ada solusi. Dan tak ada solusi. Jadi bila kita tengok, kalau kita cerita anak tak berjaya lah, kita nampak dia ada peluang lain. Paling kurang dia boleh bantu kita pula. Dia boleh jaga kita. Kita boleh gunakan dia untuk benda yang lebih manfaat kita. Banyak perkara. Tetapi kita hanya perlu positif dengan setiap takdir Allah. Nescaya kita nampak jalan. Tapi orang munafik, dia tak akan redha dengan apa yang Allah tentukan pada dia. Dia tak akan redha. Kita diajar redha dengan apa yang Allah tentukan. Bukan kita berkata yang Allah tentukan itu lebih baik. Ma qadallahu laka qada'an illa kana khairan laka. Kata Nabi SAW, Allah tak putuskan pada kamu satu keputusan, satu qada' melainkan baik untuk kamu. Baik. Tapi nak baik kena fikir positif lah, baru nampak baik. Tidak nampak tak baik, fikir positif. Jangan nampak satu peluang je, banyak peluang baik. Tentu Allah jadikan lubang rezeki ni beribu banyak. Lubang rezeki. Rezeki ni dia umpama hujan yang turun dari langit. Maka tempat mana tak kena air? Kalau hujan ni turun, Allah sentiasa beri perumpamaan rezeki itu ialah hujan turun dari langit. Kalau hujan turun dari langit dari tempat mana tak kena air, dia akan kena sampai dia bertakung air. Nak cerita banyaknya rezeki Allah. Lebih hebat daripada hujan yang turun tu. Yang bila mana hujan turun lebih. Umpama perubahan malam dan siang. Tetapi bila lah datang malam, ada tak tempat yang tak malam? Nah, kita kat Pasir Gudang ni malam. Ada ustaz ni Pasir Putih tu tak malam, ustaz siang lagi. Tak mungkin sebodoh tu kita cakap. Kalau kita sebut siang, takkan ada tempat yang gelap jadi malam. Dalam dengan kita punya matlah. Sama juga rezeki. Rezeki ni ada. Keliling kita rezeki, keliling rezeki.
Allah Ta'ala cuma minta kita satu je, bergerak untuk cari rezeki. Sikit gerak. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Kamu bergerak sikit, kamu akan dapat rezeki Allah. Duduk rumah payah sikit lah, tetap ada rezeki, dia datang lambat, sehingga sebagai satu hukuman pada kamu. Cuba keluar sikit, keluar je jumpa rezeki, nampak rezekinya. Sebab tu bila kita lihat cerita kisah orang lapar, tetapi kita kalau lapar jangan duduk rumah. Tuan-tuan keluar, tuan-tuan akan kenyang. Kalau duduk rumah lapar, cuba keluar, suruh anak-anak keluar. Ni tak ada makanan kat rumah, keluar daripada rumah. Maka kita akan dapati rezeki itu ada. Artinya aneh rezeki itu sifatnya. Pertama ada jaminan dari Allah. Cuma Allah minta sikit, kamu keluar sikit je. Tak suruh buat banyak pun, sikit je keluar. Mesti kamu akan dapat rezeki. Jadi kalau kita melihat sifat orang munafik, dia tak akan redha. Yang pertama, dia tak redha tentang pembahagian rezeki, itu paling dia tak redha. Yang kedua, tentang pembahagian yang berkait dengan pangkat. Ni kau tengok orang yang pangkat lain macam dia punya rezeki. Dia tak redha. Kenapa dia naik, saya tak naik? Yang ketiga berkait dengan pembahagian anak pinak. Ni anak pinak berkait dengan rezeki anak ni. Tetapi kita ni rezeki anak ni misteri. Kadang-kadang kita nampak anak kita belajar tak pandai. Kita dah punya bimbang, bila anak aku nak kerja apa, nak kahwin macam mana. Kita kata, kita duk ingat kita lebih pandai pada anak kita cari duit. Dan kita tak sepandai, kita tak mungkin, ataupun kita kena elakkan berfikir bahawa saya yang pandai cari duit, dia tak pandai. Sikap ini yang menjadikan kita tu kita katakan diselubungi dengan rasa takut. Anak-anak kita ada rezeki dia. Tuan-tuan belajar daripada binatang. Supaya nak faham bahasa manusia, kita ajar bahasa binatang pula. Tuan-tuan belajar bahasa binatang, kehidupan binatang. Binatang pernah tak dibimbangkan rezeki anak-anak dia? Ustaz, dia tak boleh cakap, Ustaz, cakap kita. Macam mana? Kita faham macam mana dia punya habitat dia. Ambil contoh burung. Satu masa dia beri makan. Bila burung ni dah boleh terbang, dia dah tak peduli. Kau terbang sini dan kau cari makan kau. Ni singa. Masa kecil dia ajar. Dah umur dia setahun, dah pandai berburu, dibiarkan. Bahkan dia mesti wajibkan singa tu keluar daripada kawasan. Kalau singa tu balik, dia akan dihalau. Dia boleh balik sekejap nak jumpa, cium-cium hidung, balik semula. Dia tak boleh duduk situ. Bila dia dah sampai umur matang dia mesti bergerak keluar dan cari bini dia, buat kelompok di sini. Dia tak benar akan pulang. Kalau dia pulang, ayah singa ni akan cakar dia balik. Ni tuan-tuan kena banyak tengok cerita binatang ni. Kalau payah nak faham manusia, kita faham binatang, supaya kita tahu kita lebih baik pada binatang. Kita lebih bagus pada binatang. Anak-anak kita, dia ada rezeki. Tuan-tuan jangan duk bimbang sampai lupa kiblat kita. Anak-anak kita ada rezeki di sini. Tuan-tuan dah beri macam-macam, dah beri ilmu sekian-sekian. Jangan bimbang, dia ada rezeki dia. Sebagaimana dia ada jodoh dia ada rezeki dia. Dia kan ada jodoh dia, jumpa isteri dia, jumpa suami dia. Dan insya-Allah ada rezeki dia. Hilangkan rasa kebimbangan tadi. Akhirnya kita tengok rezekinya lebih banyak pada kita. Kadang-kadang kita tengok, kalaupun rezekinya tak banyak macam kita, dia lebih gembira pada kita, dia lebih happy pada kita. Kita yang banyak pun tak berapa happy sangat. Dia happy, sonok. Dan ini benda-benda yang dalam jaminan Allah. Tapi orang munafik tak percaya benda ni. Dia tak percaya. Sebab itu menjadikan dia kedekut. Untuk hanya letak duit dia pada anak-anak dia, dia kedekut. Akhirnya anak-anak dia hancur dengan duit dia. Kemudian sifat mereka, al-ifsadu fil ard, suka melakukan kerosakan di muka bumi. Yang rosak-rosak atas muka bumi itu yang disuka. Baik cara filmnya, cara sukannya, apa cara yang merosakkan itu disuka. Itu yang digalakkan, itu yang dikempenkan. Dan yang kesembilan, dia tak pernah menepati janji. Dia payah untuk menepati janji. Macam mana tuan-tuan kita katakan payah menepati janji, sedangkan kita kata kalangan orang kafir ada yang menepati janji? Tentang kaedahnya gini. Bila seorang melihat bahawa padanya
ada kepentingan dia, dengan cepat dia akan memungkiri janji dia. Dia kita nak uji orang tu tepat janji atau tidak. Bila benda tu mula kita nampak untung pada orang lain. Contoh tengok kita janji, saya janji katakan nak jual kereta ni pada fulan bin fulan. Dia janji dah, dia pun dah bayar deposit dah. Berapa nak jual? 30,000 saya nak jual. Ambil 5,000. Seorang hamba Allah datang, dia nak beli harga 50,000. Waktu itu dia akan mengukur sifat munafik kita. Apakah kita berpegang dengan janji kita nak jual ni 30 atau ni offer 50? Kalau orang munafik, dia dengan cepat buang yang 30 ambil 50. Walau dia dah berjanji yang ni dah bayar deposit. Itu cara munafik, bukan cara Islam. Orang Islam, tuan-tuan sekalian, bila kita letak satu janji, tak janji, tiba-tiba datang sesuatu yang mungkin lebih menguntungkan kita, kita tak tengok pun benda tu, sebab saya ada janji yang ni. Kita berpegang pada keuntungan janji berbanding keuntungan habuan dunia. Itu beza orang beriman. Dan itu beza dengan orang munafik dan orang kafir. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, orang Yahudi sentiasa tak menepati janji. Dia buatlah janji apa? Sebab dia sentiasa melihat kalau ada keuntungan dia akan batalkan. Dia hanya menepati janji kalau benda itu boleh menguntungkan dia. Kalau tak untung, ada yang lain boleh offer lebih baik, dia akan batalkan dengan mudah. Kita tidak begitu. Kita orang beriman iltizam dengan janji. Yang ni nak sewa rumah kita 500, kita pun dah setuju. Ambil lah bayar deposit 2 bulan. Seorang datang saya offer 1,500. Kita tak cari halang untuk batalkan janji kita dengan orang yang sewa 500. Ni offer 1,500. Kita pun kata lah batal ni lah. Rupanya scammer 1,500 tu. Dah jam kita. Itu baru Allah tunjuk kat dunia, akhirat lagi. Sebab tu kita orang beriman berpegang pada janji ni. Sekalipun tiba-tiba janji tak untung, saya akan pegang janji ni sampailah dia habis tempoh dia. Dah habis tempoh, saya tak ada komitmen untuk berpegang pada janji. Kalau saya ni masih tempoh, ya, saya janji nak jual benda ni hari ni. Kalau tak datang hari ni, kita tak ada lah. Yang mana tak habis hari ni, saya ada komitmen sampai esok baru saya bebas. Itu tentang janji. Bagaimana umat Islam berjanji. Lepas tu ada sahabat-sahabat yang ada akhlak seumpama ini. Ni kawan kita cerita dia nak jual lori. Siap banyaklah lori ni dengan harga sekian-sekian. Datang orang offer dia harga lebih baik, dia kata tak boleh, saya dah janji. Saya orang Islam, dia tak akan mungkin janji. Kenyang orang pun tak berani nak redah dia ataupun nak kita katakan membatalkan janji. Kerana dia orang beriman yang baik. Kita jangan berwatak munafik. Kemudian kata para ulama lagi, yang paling teruk orang munafik ni, tanda dia, mereka ini menzahirkan Islam, rupanya dalam diri mereka kafir. Kafir sebenarnya. Tentu kalau dia membenci para ulama, itu sifat orang kafir. Mempersendakan ulama, sedangkan apa yang disebut oleh ulama datang daripada Quran, datang dari hadis, berarti dengan pencelaan dan penghinaan, dia menghina apa yang datang dari Allah dan Rasul. Maka perbuatan itu boleh kafir. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, apakah kamu nak mempersendakan Allah dan ayat-ayat Allah? Tak payah minta maaf, kamu sudah kafir sesudah Islam kamu. Allah sebut ni. Kita kadang-kadang ulama beri fatwa. Kita dah apa tu ulama tu beri fatwa bla-bla, kita duk marah fatwa dia ni. Fatwa ni berasaskan kepada qala Allah qala Rasul. Kita persendakan fatwa, mempermainkan fatwa. Kita lupa waktu kita permainkan fatwa, kita sedang bermain dengan Allah. Kita boleh kafir dengan perbuatan kita. Sebab tu kita tu ada khususnya kita orang awam, dah dengar fatwa-fatwa ulama, rendahkan diri kita. Ni ulama dah sebut ni, kalau tuan-tuan tak nak ikut, katakan jangan menghina benda tu. Saya tak ikut fatwa ni, tapi jangan menghina. Jangan kata ulama ni bla 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 bla. Jangan, bahaya. Boleh menyebabkan seorang tu kufur. Kerana ulama dia tak, ketika mana dia beri fatwa, dia ada disiplin dia. Fatwa diasaskan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Itu fatwa, semua fatwa terikat dengan benda ni, kita tak akan permainkan. Khususnya kita orang awam. Tapi kalau para ulama yang mengkritik fatwa, tak apalah, dia ahli dia. Setengah orang tu ialah dia dapat jawatan fatwa, tapi bukan makna dia je pandai fatwa. Dia jadi mufti, timbalan mufti, ahli majlis fatwa.
Ramai orang alim luar sana yang tak masuk dalam komiti. Mereka orang alim, tapi yang ni yang dipilih. Misal kata, andai kata yang keluar fatwa, yang lawannya orang yang berpunyai autoriti, maka itu tak salah. Sebab apa? Mereka sama-sama ahli. Mereka tahu nak kritik kat mana. Tapi kita pula orang awam ni, kalau ahli fatwa keluar fatwa, jangan pandai kritik. Kita bukan ahli. Diam sudah, kita diam. Jangan jadi seperti orang munafik nak bercakap semua benda walau dia tak tahu. Kita tunduk pada fatwa. Kan inilah hukum Allah. Tapi kalau saya kata, Ustaz, habis orang tu dia boleh lawan. Siapa dia? Kalau dia kalangan ulama', dia ada hak untuk kritik. Sebab dia juga kritik berdasarkan ilmu dia. Dia juga mujtahid. Kita bercakap tentang kita orang awam. Kita tidak mengkritik fatwa. Kita tunduk dan aku pada fatwa. Maka ini kita sebut tentang 10 sifat munafikin yang Syekh Abdul Qadir berhadapan dengan golongan ini. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, mereka ni tak akan suka datang jumpa aku. Bukan mereka ni tak akan suka beri salam pada aku. Kalau beri salam dah tak boleh elak, terpaksa. Dengan kata lain, para munafikin tak suka jumpa ulama'. Khususnya ulama' yang akan menegur perbuatan mereka. Maka kita memperhatikan diri kita. Apakah kita suka jumpa ulama'? Kalau dia ni tak suka, saya tak suka. Bukan maksud jumpa ni kita duduk dengan dia berdua dan sebagainya. Bukan. Maksudnya majlis dia. Dia mengajar, dia ceramah. Suka tak hadir? Tak suka, Ustaz. Kalau hadir ni katakan kita je. Tanya awak ada jiwa munafik. Sifat munafik ada. Kerana orang yang beriman, dia suka ditegur. Dan Tok Guru yang ngajar, bukan dia sebut nama kita. Dia tak sebut nama fulang pun tak. Dia cakap umum. Tapi dia ni orang kata hati tisu ni. Yang tu pun, tu teruk kata ke kita ni. Orang lain dia tak kata. Apa pula? Dia tak ambil pengajarannya. Maka sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, mereka takut jumpa aku. Nak hadir majlis aku. Kata Syekh Abdul Qadir, bila yang hadir itu kalangan menteri, kalangan sekian-sekian, dia cakap terang terus tentang kezaliman dan sebagainya. Itu yang menjadikan ramai yang fobia, trauma nak datang jumpa Syekh Abdul Qadir. Kerana sifat para ulama' tegur. Macam anak-anak degil, dia takut nak balik rumah, takut mak dia tegur. Itu payah nak balik, cerita mesyuarat lah apa. Ni kalau balik rumah ada je mak dia tegur. Kau ni tengok makin begitu, makin begini. Mak tu dia sifatnya mak, dia akan tegur. Dia ramai anak-anak ni takut ditegur oleh mak dia. Dia takut nanti mak dia bunyi tak semayang, tak mengaji. Kau ni biar anak-anak kau tak tutup aurat. Kau tak takut azab ke? Terus tak kereta balik kampung. Balik bandar balik. Mak suka tegur. Padahal mak dia tegur untuk kebaikan dia. Sama kalangan mereka ini, saya katakan tak suka duduk dengan ulama'. Tak suka. Kalau mereka duduk, mereka ditegur. Walau teguran itu ialah teguran Allah pada mereka. Allah jadikan para ulama' ini sebagai alat untuk menegur mereka. Sebab itu kita patut berterima kasih kalau ada orang tegur kita. Sebab semua kita akan kembali pada Allah. Kita nak kembali pada Allah. Kita akan tinggal harta benda, pangkat kita, kawan-kawan kita. Kita bawa apa? Apa kita nak bawa ego kita? Ego tak akan selamatkan kita daripada azab. Kita nak bawa takut pada Allah, takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sebaik-baik bekal itu takwa. Saya nak bawa takwa. Habis kalau nak bawa takwa, maka duduk dengan ulama'. Kerana takwa ini telah dipersiapkan oleh para ulama' kepada kita. Itu berupa perintah Allah dan larangannya. Yang daripada mereka kita faham perintah ni, larangan. Dan itu bekalan kita. Maka dibekalkan kita. Umpama askar nak pergi perang, nak pergi kursus, dia kena pergi kawasan store tu, dia ada in charge dia. Yang ni akan bagi beg, kasut, bekalan, biskut, sekian. Okey, sila pergi. Dia tak boleh ambil sendiri. Dia ada golongan yang jaga. Akhirnya mereka keluar dengan muatan yang cukup untuk menghadapi pemusafiran untuk satu tempoh. Sampai mereka menang atau mereka pulang balik. Sama juga kita sekarang nak siapkan kita punya staff, kita punya barang-barangan untuk menuju Allah SWT. Tempatnya di mana? Di majlis para ulama'. Maka diberikan kepada kita bekalan namanya perintah, namanya larangan. Diberikan kepada kita namanya takwa ini, sehingga kita membawa bekal ini dan kita pulang kepada Allah dan kita selamat. Tapi kalau kita membenci para ahli ulama',
memusuhinya, maka kita tak akan percaya. Siapa pun yang musuh ulama, dia tak percaya. Bukan dia akan rugi. Siapa yang memusuhi para ulama, dia akan rugi besar dunia akhirat. Sebab tu kat dunia ni tuan-tuan, kita kena tahu siapa kita nak musuh. Antara benda golongan yang tak boleh jadi musuh kita secara ranking, yang pertama ialah para alim ulama, tak boleh jadi musuh kita. Yang kedua, ibu ayah kita, tak boleh jadi musuh kita. Jangan jadikan mereka musuh kita, rugi. Yang ketiga, silaturahim kita, jangan jadikan silaturahim kita musuh. Jangan jadikan adik musuh, abang musuh, jangan. Cari jalan macam mana kita nak baik. Dia nak musuh itu hari, kita tak. Kita tak. Yang atas nama kita faham agama, yang saya kata, golongan yang kita takkan musuh, pertama para alim ulama, tak akan. Yang kedua ialah ibu bapa kita, tak akan. Masalah mak bapak kita macam mana, dia bukan musuh kita, dia ibu ayah kita sampai hari kiamat. Dan yang ketiga ialah silaturahim kita, bukan musuh kita. Yang keempat ialah orang-orang soleh, orang mukmin yang soleh, bukan musuh kita. Kalaupun tuan-tuan tak bertegur siapa, tak berapa mesra, tak bermusuh, tidak. Saya tahu dia pun baik, dia pun cinta Allah dan Rasul, dia pun sayang Allah dan Rasul, saya tak akan musuhi dia. Kalaupun saya tak mesra dengan dia, itu hal lain. Dan saya dah sebut, kecenderungan mesra ni berkait dengan banyak faktor. Mungkin kita dalam mood kerja yang sama, kita mungkin sekampung, mungkin sekelas, mungkin sepejabat, itu jadikan kita lebih mesra berbanding yang lain. Mood kita tadi. Tapi kita tak musuh dia. Sebab tu kita tak memburukkan orang beriman. Jangan musuh orang beriman. Kemudian yang kelima, antara golongan kita tak boleh musuh ialah jiran kita. Tak boleh musuh dengan jiran. Jiran jangan bermusuh dengan dia. Dia nak bermusuh dengan kita tu hari, maksud saya kita, untuk jadikan kita lebih baik. Jangan pernah bermusuh dengan jiran. Kita tak mesra dengan jiran tu tak apa. Tak kisah jiran saya semua anak dara, takkan nak mesra. Kiamat saya ni. Jangan mesra lah, dah tu tak layak kita mesra. Tapi kita baik, maksudnya kita tak mendatangkan mudarat. Tak adalah kita nak parking kereta depan pagar jiran, mengamuk jiran pagi-pagi nak pergi kerja, asyik kereta kita. Saya tak akan buat macam tu. Kalau dia buat macam tu pada saya, itu hal dia. Saya tak akan musuhi jiran saya. Jangan musuhi jiran kita, walaupun jiran itu jiran kafir. Musuh tak mesra hal lain, tapi saya tak musuh. Tak musuh, tetap kita jaga hak dia. Kita tak ganggu, kita tak ada bising-bising ganggu dia. Kita tak parking depan dia, tak buang sampah depan dia, di depan pagar dia. Kita tahu sempadan hak dia, kita pun tahu, dia pun akan hormat sempadan hak kita. Kita tak pernah parking, nak buat majlis kahwin, beritahulah jiran, ni kita nak buat kemah, boleh tak? Jangan beritahu dia minta izin. Beritahu je, bukan satu keizinan. Sebab terganggu dia nak masuk kereta, kita dah dirikan kemah, dia kata boleh guna ruangan saya lagi, bagus. Kita ada jiran yang baik. Kalau dia tak bagi, bukan dia jiran yang jahat, tapi dia tak nak bagi, ada sebab dia. Tak apalah, kita cari dewan-dewan mana. Kalau kena, ini cara kita. Jangan bermusuh dengan golongan ini kalau kita nak hidup baik atas dunia ni. Jangan musuh para alim ulama, jangan musuh mak ayah kita, jangan musuh silaturahim kita, jangan musuh orang beriman, dan jangan musuh dengan jiran. Tentang praktik 5 benda, hidup lapang, hidup tenang, terutama yang atas sekali para alim ulama. Jangan musuhi mereka. Habis yang lain secara prioriti, kalau andai kata ada orang hidup gaduh mak ayah dia lah, sampailah mak ayah dia mati, ni para ulama ni dia masih dapat bagi solusi macam mana kita nak jadi anak yang taat walau mak ayah dah mati. Masih boleh bagi solusi pada kita. Saat saya masa mak ayah ada derhaka, teruk saya, macam mana? Ada solusi. Mereka tahu, sebab Rasulullah beritahu mereka melalui hadis-hadis Nabi yang mereka pelajari. Sebab itu para ulama ini solusi pada banyak perkara. Hak rumah tangga kita, hak keluarga kita, hak ekonomi kita, hak kesihatan kita. Mereka solusi yang baik. Sebab itu golongan ini jangan jadikan musuh. Sama ada yang kita belajar, sementara lagi lah. Yang kita tak belajar, saya tak belajar dengan ulama ni, tapi jangan jadikan mereka musuh. Mereka ada manfaatnya. Setiap mereka ini ada syafaat yang Allah beri pada mereka. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbus salihin walastu minhum. Aku suka semua orang soleh. Semua para alim ulama aku suka. Mereka ni semua. La'alli
an anala bihim syafa'ah, supaya nanti kiamat kelak aku dapat syafaat mereka. Tentang kita cinta semua orang alim, orang soleh. Dia ngajar kita, dia tak ngajar kita nombor 7, nombor 8. Macam kita anak murid lah, kita diajar. Suka cikgu. Cikgu tu ngajar sekolah lain ke, dia cikgu, kita hormat dia. Walaupun dia ngajar tempat lain, dia cikgu, kita hormat dia. Dan kita ajar anak-anak kita hormat cikgu. Bukan cikgu sekolah dia, semua cikgu hormat. Kerana semua cikgu ada manfaat untuk diberi pada anak murid dia. Pada kuat dia kata, ni soalan periksa tahun ini. Ini soalan jangkaan. Padahal bukan sekolah kita tu, dia tolong kita. Sebab kita ajar hormat. Jadi kalau anak-anak kita ajar dia hormat cikgu, walaupun cikgu tu sekolah mana pun, tadika ke apa, dia cikgu, hormat dia. Cikgu tu. Sebab itu dia jadi kalimah keramat, cikgu. Hormat cikgu. Apatah lagi ulama, hormat ulama. Kalau kamu tak boleh nak dengar cakap dia, kamu hormat dia. Maksudnya jangan duk lawang dia lah. Ada kesannya. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut kelompok yang membenci para ulama Rabbani. Kita tak sempat nak beritahu 10 kesan buruknya, tapi itu asas dia. Asas dia. Bila kita sebut tentang 5 golongan, jangan kita musuh, kerana kesannya bukan cerita akhirat, cerita dunia lagi kita dah dapat kesan buruk yang kita tak akan bahagia bila mana kita memusuhi orang ni dalam keluarga, dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.